Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdul Fattah, selaku sebagai moderator forum kita pada hari ini. Yang saya hormati Encik Muhammad Lazim bin Mansur, selaku sebagai pensyarah pendidikan Islam, ahli panel dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Syukur kehadrat ilahi atas nikmat dan kurnianya dapat kita anjurkan forum ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan dahulu ahli panel yang hebat-hebat dan mempunyai jiwa pendidik yang hebat belaka. Baiklah, ahli panel pertama kita, Saudari Sofiah, boleh sila memperkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safi Husna binti Marizal. Saya selaku panel yang pertama. Terima kasih atas pengenalan diri tersebut, Saudari Sofiah. Kita teruskan dengan ahli panel kedua kita, iaitu Saudari Norsha. Boleh perkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainorsha binti Adnan selaku panel kedua. Terima kasih. Untuk pengetahuan semua, tajuk forum kita pada hari ini adalah akhlak mulia adalah cerminan kepada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Untuk pengetahuan semua, akhlak ini merupakan elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Akhlak bukan sahaja mencerminkan keimanan seseorang, tetapi juga dianggap sebagai amalan dan perbuatan yang dituntut dalam Islam. Dengan mengamalkan sifat berakhlak mulia, seseorang tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak juga penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni, terutamanya kepada negara kita yang berbilang kaum. Baiklah, kita teruskan dengan agenda kita yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Soalan yang pertama saya ingin tujukan kepada ahli panel yang pertama, iaitu Saudari Safia. Soalannya berbunyi, bagaimanakah akidah yang benar boleh mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang? Silakan Saudari Safia. Okay, terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi untuk menjawab soalan tentang bagaimana akidah yang benar boleh mempengaruhi pembentukan akhlak seorang ini, kita boleh mulakan dengan memahami maksud akidah dulu. Jadi akidah dari segi bahasa ni merupakan ikatan atau simpulan. Manakala akidah dari segi istilah pula ialah keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara gaib. Jadi bila kita ada akidah yang benar ni, kita akan yakin dan percaya dengan sepenuh hati kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat dan qada serta qadar Allah. Dan semua ni adalah asas dalam Islam dan memainkan peranan besar dalam hidup kita. Akidah yang benar ni sebenarnya berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan seseorang umat Islam itu. Jadi bila kita yakin dengan adanya Allah yang maha mengetahui dan maha adil, kita akan sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik dan menghindari perkara yang tak elok. Sebagai contoh, kalau seseorang ada akidah yang kukuh tu, dia akan cuba elak dari menipu sebab dia tahu Allah sentiasa melihat walaupun tak ada orang yang nampak. Selain itu, akidah yang benar juga mendidik kita tentang apa itu dosa dan pahala. Jadi bila kita sedar bahawa setiap perbuatan kita tu sama ada baik atau buruk, ada balasannya. Kita akan lebih berhati-hati dalam tindakan kita. Dan sebagai contoh, seseorang dengan akidah yang kuat ni mungkin akan lebih cenderung untuk membantu orang lain, menjaga adab dan bersikap jujur sebab dia tahu perkara ni boleh membantunya mendapat pahala dan mendekatkannya dengan Allah. Dan satu lagi kesan penting adalah rasa tanggungjawab. Jadi dengan akidah yang benar ni, seseorang akan merasakan tanggungjawab bukan sahaja kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat sekeliling. Jadi kita fahamlah bahawa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sebagai contoh, kita akan lebih suka mengamalkan nilai seperti tolong-menolong, menghormati dan bertolak ansur.
Dan semua ni adalah cerminan akhlak yang baik yang lahir daripada akidah yang kukuh. Okay, tambahan pula, akidah yang betul ni dia akan membuat jiwa kita lebih tenang. Bila seorang benar-benar beriman, dia tak akan mudah terkesan dengan cabaran atau ujian hidup yang dihadapinya. Dan ini sebab dia percaya bahawa segala yang berlaku tu adalah ketentuan Allah. Dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan keyakinan ini membuatkan seseorang itu lebih sabar, lebih bersyukur dan tidak mudah menyerah. Dan sifat-sifat ini juga mencerminkan akhlak yang baik dan membuat seseorang tu lebih tenang, tabah dalam menghadapi kehidupan. Jadi kesimpulannya, akidah yang benar ni membentuk asas kepada nilai dan tingkah laku seseorang. Ia bukan sahaja menjadi panduan untuk membuat keputusan, tetapi juga membentuk sifat-sifat terpuji dalam diri kita. Ya, akidah yang kukuh ni juga menjadikan seseorang lebih berakhlak mulia, lebih bertanggungjawab dan lebih matang dalam menghadapi cabaran hidup. Dan akhirnya, akidah yang benar ni bukan sahaja memberi manfaat kepada individu tersebut, tetapi juga kepada masyarakat sekeliling. Kerana orang yang berakidah kukuh ni akan cuba untuk menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Sekian, itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih Saudari Safiah atas penjelasan yang padat tadi. Saya setuju. Akidah ini macam panduan dalam hidup. Bila kita yakin Allah sentiasa memerhati, kita lebih berhati-hati dalam tindakan kita. Saya juga suka bahagian yang awak cakap tentang jiwa yang tenang. Dan juga seterusnya, bila kita percaya segala yang berlaku itu ada hikmahnya. Jadi kita akan menjadi lebih kuat untuk menghadapi segala cabaran yang akan mendatang. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk panel yang kedua. Saudari Norsha, terangkan bagaimana ibadah yang betul juga memberi kesan kepada akhlak kita dalam kehidupan seharian. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Haziq atas soalan yang ditujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah yang betul ni bukan sekadar ritual semata-mata, tetapi ia adalah satu proses untuk mendidik hati dan jiwa manusia. Ibadah seperti solat, puasa, zakat dan menunaikan haji semuanya adalah bertujuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan ibadah dengan penuh penghayatan, ia akan mendisiplinkan diri kita dan secara tidak langsung akan membentuk akhlak pribadi kita. Sebagai contoh, solat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari bukan sahaja untuk memenuhi kewajipan semata-mata, tetapi untuk mengingatkan kita kepada tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang dilakukan dengan khusyuk akan mendidik seseorang itu untuk bersikap sabar, rendah hati dan menjaga hubungan sesama manusia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di mana bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini menunjukkan bahawa ibadah jika dilakukan dengan betul akan menjadi benteng kepada kita daripada melakukan perkara yang buruk dan maksiat. Nabi Muhammad SAW merupakan model Islam yang perlu kita ikuti, tidak kira dari segi perilaku dan perwatakan beliau. Nabi Muhammad SAW ini sangat rajin menunaikan solat malam sehingga kan kaki beliau bengkak, walaupun Nabi Muhammad SAW itu seorang yang maksum. Jadi begitu juga dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa dan zakat. Puasa mengajar erti kesabaran dan keikhlasan, manakala zakat mendidik kita untuk bersifat pemurah dan prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Jadi, ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan benar akan mempengaruhi akhlak pribadi kita dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Saudari Norsha. Jadi, kita dapat melihat bahawa akidah dan ibadah benar bukan sahaja menjadi asas kepada keimanan kita, tetapi juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk akhlak mulia dalam diri seseorang. Tanpa meninggalkan masa, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Baiklah, Saudari Safiah, sila kongsikan beberapa amalan harian yang mudah
tetapi berkesan dalam membantu kita meningkatkan penghayatan akidah dan ibadah yang seterusnya memperbaiki akhlak kita. Silakan. Okey, baik. Saya akan menjawab soalan seterusnya. Okay, sebenarnya untuk memperbaiki akidah, ibadah dan akhlak ni kita tak perlu lakukan perkara yang besar atau luar biasa pun. Dan kadang-kadang amalan-amalan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari ni boleh memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya, salah satu amalan yang mudah tetapi sangat berkesan ialah berzikir. Jadi setiap kali kita ada masa terluang, walaupun hanya semasa menunggu bas, dalam perjalanan atau sebelum tidur, kita boleh biasakan diri kita untuk berzikir. Zikir ni bukan sahaja membantu kita mengingati Allah secara berterusan, tetapi juga dapat memberi kita ketenangan jiwa. Jadi bila kita selalu ingat Allah, kita lebih sedar bahawa kita hanyalah hambanya yang lemah. Dan ini mengajar kita untuk lebih rendah hati. Zikir yang diucapkan dengan ikhlas juga dapat membersihkan hati kita dan menjadikan kita lebih tenang dalam menghadapi apa sahaja cabaran atau ujian hidup yang datang. Okay, selain itu, satu lagi amalan yang sangat penting ialah solat sunat. Kadang-kadang kita rasa solat fardu sudah mencukupi, tapi solat sunat seperti duha dan witir ni juga amalan tambahan yang boleh mengukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah. Okay, kita tak perlu bermula dengan banyak. Mula saja dengan sedikit demi sedikit. Yang penting kita istiqamah. Dan solat sunat ni sebenarnya satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah di luar solat fardu. Dan bila hubungan kita dengan Allah ni semakin kuat, ia akan tercermin dalam akhlak kita. Kita akan lebih berhati-hati dalam perbuatan, percakapan dan interaksi dengan orang lain. Kerana kita sedar bahawa Allah sentiasa memerhati kita. Di samping itu, kita juga boleh cuba amalkan untuk bermuhasabah diri setiap malam sebelum tidur. Muhasabah ini sangat berkesan untuk kita nilai balik apa yang kita lakukan sepanjang hari. Jadi kita perlu ambil sedikit masa untuk fikirkan adakah kita ada buat salah dengan orang lain, adakah ada peluang berbuat baik yang kita terlepas ataupun dan muhasabah ni ibarat cermin yang membantu kita sedar akan kelemahan dan kesilapan kita. Juga serta memberi kita peluang untuk memperbaiki diri. Dan ia mengajar kita untuk sentiasa berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari walaupun sedikit. Jadi walaupun amalan-amalan ini nampak kecil dan mudah dilakukan, tapi jika kita lakukan dengan ikhlas dan konsisten, ia akan memberikan kesan besar dalam memperbaiki akidah, ibadah dan akhlak kita. Dan kita akan menjadi insan yang lebih baik dari segi hubungan dengan Allah, sesama manusia dan juga dalam menjaga kepribadian kita sendiri. Itu sahaja daripada saya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh saudari Safiah tadi. Jadi apa yang saudari Safiah sebutkan tadi betul-betul membuatkan kita sedar. Kadang-kadang kita rasa tak nak berubah. Kita rasa nak berubah, kena buat benda besar-besar. Tapi sebenarnya amalan kecil ini boleh dibuat secara konsisten dan ia dapat memberikan impak yang besar. Contohnya seperti zikir, solat sunat dan lain-lain. Semua ini nampak macam mudah, tetapi kalau kita mengamalkannya secara istiqamah, lama-kelamaan ia akan menjadi sesuatu rutin kita untuk membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita janganlah pandang rendah terhadap amalan-amalan yang kecil ini kerana impaknya boleh menjadi luar biasa. Baiklah, soalan yang keempat. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh umat Islam hari ini dalam mengamalkan akidah dan ibadah dengan betul? Dan bagaimana cabaran ini boleh diatasi untuk memastikan akhlak kita terjaga?
Bolehkah anda menerangkannya, Saudari Nosha? Terima kasih kepada saudara moderator. Jadi cabaran utama yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini adalah disebabkan oleh perkembangan teknologi pada masa ini. Teknologi moden terutamanya media sosial ini sering mempromosikan gaya hidup yang tidak selari dengan nilai-nilai yang ditetapkan di dalam Islam. Penggunaan media sosial seperti TikTok dan juga Instagram yang berlebihan boleh menyebabkan ketagihan, seterusnya mengabaikan kewajipan ibadah. Sebagai contoh, individu yang terlalu sibuk bermain permainan video atau melayari media sosial sehingga mereka melambatkan atau meninggalkan solat yang wajib. Hal ini bermaksud mereka mengabaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kewajipan ibadah yang merupakan tiang agama kita sebagai seorang yang Muslim. Saya tidak kata bahawa teknologi itu perkara yang salah, tetapi sebagai umat Islam kita seharusnya menggunakan teknologi itu dengan cara yang bijak, di mana kita sepatutnya mengambil peluang untuk menggunakan teknologi ke arah kebaikan seperti berkongsi video yang mengandungi unsur dakwah, nasihat dan juga motivasi Islamik di media sosial agar kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga memang digalakkan untuk berkongsi ilmu kepada masyarakat seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Jadi kita perlu menggunakan teknologi ni ke arah yang positif dan elakkan penggunaan teknologi yang ke arah negatif. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, betul apa yang disampaikan oleh Saudari Nosha tadi. Zaman sekarang memang penuh dengan cabaran. Teknologi ini kadang-kadang boleh membuatkan kita keliru tentang agama. Kalau kita tidak mencari maklumat daripada sumber yang sahih, kita juga mungkin akan tersesat. Jadi penting untuk kita untuk menguatkan ilmu agama kita. Baiklah, soalan yang terakhir. Apakah nasihat para panel kepada penonton kita hari ini tentang bagaimana mereka boleh mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian mereka? Silakan, Saudari Safia. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin berkongsi beberapa nasihat penting tentang bagaimana kita boleh mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Jadi pertama sekali, perkara paling asas ialah niat. Okay, niat ni adalah kunci kepada setiap amalan yang kita lakukan. Dan jika niat kita itu ikhlas hanya kerana Allah, segala apa yang kita buat tu walaupun kecil akan jadi ibadah. Jadi kita perlulah sentiasa memastikan yang kita akan mulakan setiap perbuatan dengan niat yang baik dan ikhlas. Kerana ia adalah permulaan kepada akhlak yang terpuji. Seterusnya, akhlak yang mulia ni sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Okay, kita sering terlupa bahawa percakapan kita, cara kita berinteraksi walaupun nampak remeh, tapi ia adalah cerminan akhlak kita. Jadi, berbahasa sopan dan menghormati pandangan orang lain adalah salah satu langkah kecil tetapi besar kesannya. Contohnya, jika ada perbezaan pendapat, cuba elakkan daripada menghina atau memandang rendah. Sebaliknya, terima dengan lapang dada. Dan ini adalah salah satu tanda kita menghormati orang lain. Jadi samping itu, sikap sabar dan pemaaf juga penting dalam membina akhlak mulia. Okay, dalam kehidupan harian kita pasti akan berdepan dengan berbagai cabaran dan mungkin juga kecewaan. Tetapi bagaimana kita menghadapinya tu adalah cerminan akhlak kita. Okay, bila kita besar, kita bukan sahaja dapat mengawal dan membuka ruang kepada kedamaian dalam diri. Okay, satu lagi aspek yang sering kita terlepas pandang ialah menghargai orang di sekeliling kita. Okay, jangan malu untuk ucapkan terima kasih walaupun untuk perkara yang kecil. Contohnya, ketika rakan kita membantu kita dengan sesuatu yang mungkin nampak remeh, tapi ucapan terima kasih tu sebenarnya memberi kesan. Ia bukan sahaja dapat menggembirakan orang yang menerima, tetapi juga
menjauhi sifat negatif seperti mengumpat atau berkata buruk. Kita selalu dengar pepatah, jika tiada apa yang baik untuk dikatakan, lebih baik kita diam. Lidah ni merupakan salah satu cara terbaik untuk mengekalkan akhlak yang mulia. Akhir sekali, jangan lupa untuk sentiasa berdoa kepada Allah, memohon agar dia membimbing kita dalam memperbaiki akhlak kita. Hal ini kerana doa ni merupakan senjata orang mukmin, dan dengan berdoa lah kita akan lebih dekat kepada Allah serta diberi kekuatan dan petunjuk untuk menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Dan jadi saya ingin mengajak semua orang untuk mula ini dalam kehidupan kita seharian. Dengan memperbaiki diri sendiri, kita bukan sahaja memberi manfaat kepada diri kita, tetapi juga menjadi contoh kepada orang lain. Terima kasih Saudari Safiah atas perkongsian tadi. Sungguh menarik untuk didengar. Baiklah, bagaimanakah pendapat Saudari Nosha? Nasihat terakhir saya pendek saja, di mana saya ingin menekankan tentang pentingnya keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Janganlah kita sekadar melakukan ibadah tu dalam keadaan ala kadar dan satu rutin sahaja, tetapi setiap ibadah yang kita lakukan tu dengan sepenuh hati. Dengan berbuat demikian, kita akan mendapati bahawa akhlak kita, perilaku kita akan turut akan menjadi lebih baik seiring dengan apa yang kita niat. Itu sahaja daripada saya. Sebagai kesimpulan, akhlak mulia ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk kepribadian individu dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah refleksi keimanan yang benar dan pelaksanaan ibadah yang ikhlas. Akidah yang kukuh mendidik seseorang untuk bertindak dengan adil, jujur dan berbuat kebaikan. Manakala ibadah yang betul menguatkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta mempengaruhi tingkah laku harian mereka. Walaupun umat Islam hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam mengamalkan akidah dan ibadah, usaha memperbaiki diri dengan penghayatan yang mendalam melalui amalan harian seperti zikir, membaca Al-Quran dan bersangka baik dapat membantu memperbaiki akhlak. Dengan disiplin, ilmu dan kesedaran yang tinggi, setiap Muslim dapat membina akhlak mulia yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri tetapi juga kepada masyarakat yang lain. Itu saja perkongsian kami dalam forum hari ini. Sekian, terima kasih. Saya berharap agar apa yang disampaikan tadi berguna kepada rakan-rakan semua.